Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel YouTube Cikgu Azmi. So hari ini kita akan mempelajari mata pelajaran Bahasa Melayu tingkatan 2 dan tajuk hari ini ialah karangan jenis fakta. Tanpa buang masa, mari kita terus ke slide kita yang pertama. Okey, seperti mana anda dapat lihat dalam slide yang tertera, so hari ini adalah mata pelajaran Bahasa Melayu karangan jenis fakta dan okey, hari ini kita akan belajar, sebelum tu kita akan mempelajari panduan menghasilkan karangan jenis fakta. Macam mana kita nak hasilkan karangan jenis fakta? Okey, yang pertama, karangan jenis ini menghendaki anda mengemukakan isi dengan fakta yang benar, logis dan menepati kehendak soalan. Maksudnya kat sini tidak boleh ada rekaan cerita daripada anda semua. Yang kedua, anda harus mempunyai pengetahuan yang luas dalam pelbagai bidang seperti sains, sejarah, geografi, ekonomi, perdagangan, kemasyarakatan, kebudayaan dan sebagainya untuk anda mengolah isi dan kehendak soalan. Bila anda ada ilmu mengenai ilmu pengetahuan yang luas mengenai pelbagai bidang, anda akan mudah menjawab soalan karangan jenis fakta. Seterusnya, sebelum menulis karangan jenis ini, anda pastikan bahawa anda mempunyai fakta-fakta yang cukup tentang topik yang dikemukakan. Sekiranya anda tidak mempunyai fakta yang cukup, saya minta anda sekiranya anda tidak mempunyai fakta yang cukup, anda akan bermasalah dalam dalam menjawab soalan karangan jenis fakta. Baiklah, apakah ciri-ciri karangan jenis fakta? Apa ciri-ciri dia? Yang pertama, memberikan petunjuk dan arahan. Yang kedua, menerangkan bagaimana sesuatu proses itu terjadi, daripada mula hingga akhir. Yang ketiga, menerangkan suatu peraturan. Yang keempat, tidak berbentuk khayalan ataupun rekaan daripada anda, hanya fakta sahaja. Pada umumnya soalan-soalan peperiksaan menghendaki anda memberi fakta-fakta tentang isu, tema, faedah daripada suatu kegiatan, pelaksanaan suatu kempen. Ini antara soalan-soalan yang kebiasaannya diminta untuk pelajar menulis. Yang kedua, gunakan bahasa yang jelas, tepat dan mudah difahami oleh pemeriksa. Tak perlu anda letak saja syair, kecuali untuk pendahuluan. Itu berbeza sedikit. Pendahuluan boleh anda letak, tetapi untuk isi, untuk menjelaskan, anda perlu menggunakan bahasa yang jelas, tepat dan mudah difahami. Tetapi dalam pendahuluan hanya rangkai kata yang sedikit sahaja untuk menjelaskan sesuatu tajuk, itu sahaja. Kelemahan murid. Kenapa murid lemah dalam menjawab soalan karangan jenis fakta? Yang pertama, kekurangan isi. Dan isi tidak mantap. Satu, kurang isi, tak ada ilmu pengetahuan, macam yang seperti mana yang kita terangkan di awal tadi. Kurang ilmu pengetahuan mengenai tajuk yang diberi. Yang kedua, tidak mantap. Isi tidak mantap, tidak kukuh dan tidak disertai huraian lanjut atau contoh. Hanya ada isi tapi tak ada huraian, tak ada contoh. Itu pun tidak boleh. Kemudian tidak mengikut kehendak soalan. Kemudian berubah jenisnya kepada karangan jenis cerita atau perbincangan ataupun karangan jenis cerita. Bila lari tajuk, maka karangan anda sangat lemah lah. Sekiranya anda lari daripada tajuk yang diberikan. Yang ketiga, bahasa yang digunakan oleh murid berbentuk kreatif atau berbunga-bunga. Bagi murid yang dah biasa membuat karangan cerita, anda perlu ubah cara penulisan anda dalam karangan jenis fakta. Tidak boleh ada ayat yang berbunga-bunga, yang boleh gramatis tapi yang bersesuaian dengan tajuk. Tapi bukan ayat yang berbunga-bunga.
Okey, biasanya ayat berbunga-bunga ni wujud dalam syair, dalam sajak. Okey, ayatnya perlu dihuraikan, kemudian barulah boleh difahamkan apakah maksud daripada ayat yang diberikan tadi. Okey, penjalinan isi-isi penting antara satu perenggan dengan perenggan yang lain kurang lancar, atau isi tersebut tidak tersusun dengan baiknya. Okey, isi tonggang langgang. Biasanya isi tonggang langgang. Okey, jadi anda dah hurai ke atas, kesinambungan di bawah tak ada, kemudian isi ketiga hurai balik yang ke atas. Okey, kemudian patah balik nombor 2. Itu adalah salah satu kelemahan murid, tidak menyusun isi-isi penting, okey, antara satu perenggan dengan perenggan yang lain. Okey, ini adalah contoh soalan, iaitu tulis karangan yang panjangnya tidak kurang daripada 180 patah perkataan. Okey, untuk menengah rendah, kebiasaannya karangan anda mesti tidak kurang daripada 180 patah perkataan, dan lebihlah, kena lebih daripada 180 patah perkataan. Yang kedua, masyarakat penyayang penting dalam usaha membentuk negara yang aman dan sejahtera. Ini hanyalah gambaran apa yang kamu nak buat. Kemudian tulis sebuah karangan tentang cara-cara mewujudkan masyarakat penyayang di negara kita. Itu dah masuk soalan dia. Okey, tulis sebuah karangan tentang cara-cara mewujudkan masyarakat penyayang di negara kita. Jadi apa kehendak soalan di sini? Okey, di sini ialah murid perlu menulis karangan tentang cara-cara mewujudkan masyarakat penyayang di negara kita. Itulah kehendak soalan. Kemudian apa yang nak dia tulis? Okey, so murid boleh tulis peranan ibu bapa, peranan sekolah, peranan kerajaan, peranan media massa. Okey, ada 4 isi boleh tulis kat sini. Okey, mungkin kalau yang seeloknya karangan anda hanya perlu menjawab 3 isi. Itu pun isi yang mantap, yang kukuh. Okey, supaya tidak membuang masa. Okey, sekiranya anda takut akan kesalahan isi anda, okey, cukup sekadar anda memberikan 4 isi. Okey, jangan buat lebih. Okey, anda membuang masa anda menulis. Okey, sepatutnya karangan anda 180 ke atas sedikit saja dah memadai. Okey, kerana anda tingkatan 3 dan tingkatan 2. Okey, so anda hanya perlu tulis 180 dan ke atas. Okey, isi yang mantap ada 3 sudah memadai. Tidak perlu sehingga 4 isi, 5 isi, 6 isi. Okey, akan mengambil masa anda yang terlalu panjang untuk menulis nanti. Okey, sedangkan anda perlu menjawab soalan yang lain lagi. Okey, so ini adalah pendahuluan. Okey, pada era globalisasi ini, masyarakat penyayang didefinisikan sebagai sesebuah komuniti di mana setiap individu dalam komuniti tersebut memiliki sifat kasih sayang, simpati, prihatin dan kesanggupan untuk berkorban dan bertolak ansur antara satu sama lain. Persoalannya, apakah langkah-langkah untuk memupuk masyarakat penyayang, ataupun apakah cara-cara untuk memupuk masyarakat penyayang dalam negara kita? Okey, pendahuluan ni kita gunakan pendahuluan persoalan. Okey, isi yang pertama. Sesungguhnya peranan ibu bapa, okey, kita masuk kepada peranan ibu bapa terlebih dahulu. Tidak kurang penting untuk memupuk masyarakat penyayang. Peranan ibu bapa sangat dominan kerana mereka ialah role model terhadap anak-anaknya. Ibu bapa patut mendidik anak-anak mereka sejak kecil lagi, kerana anak-anak yang dilahirkan umpama sehelai kain putih, dan ibu bapalah yang bertanggungjawab untuk mencorakkannya dan melentur buluh biarlah dari rebungnya. Masih menggunakan bahasa yang gramatis, ada peribahasa di situ. Okey, bukannya anda menggunakan bahasa yang berbunga-bunga. Okey. Kemudian sudah terang lagi bersuluh bahawa peranan ibu bapa merupakan salah satu cara untuk memupuk masyarakat penyayang. Okey, susunan dia masih lagi kemas. Okey, ayat dia masih lagi tersusun. Okey. Okey. Untuk isi yang pertama, dia sudah memberikan sedikit isi ayat yang gramatis dengan meletakkan apa dia? Meletakkan peribahasa di sini.
Kemudian ada pula penanda wacana. Okey, sudah terang lagi bersuluh. Okey, yang kedua, isi kedua. Sehubungan dengan itu, peranan badan sukarela juga merupakan usaha-usaha untuk memupuk masyarakat penyayang. Badan sukarela. Okey, isi yang kedua. Tadi saya tak nyatakan pada kehendak soalan. Okey, tapi saya tambah di sini, badan sukarela juga merupakan usaha-usaha untuk memupuk masyarakat penyayang. Badan sukarela patut mengulurkan tangan untuk memberikan bantuan. Hal ini demikian kerana badan sukarela boleh memberi derma, pakaian serta makanan kepada golongan miskin. Jadi, peranan badan sukarela juga merupakan langkah-langkah untuk memupuk masyarakat penyayang. Okey, untuk menghubungkan isi pertama dengan isi kedua, kamu lihat penggunaan penanda wacana yang berbeza, tidak gunakan seterusnya selain itu untuk murid-murid yang kurang mahir anda boleh menggunakan, tapi bila anda sudah separa mahir, anda gunakanlah penanda wacana yang berbeza. Okey, dekat sini awak tengok, sehubungan dengan itu, hal ini demikian kerana. Okey, penanda wacana yang pelbagai. Okey, yang ketiga, isi ketiga. Bagi melanjutkan huraian yang telah dibincangkan di atas, ayuh kita teruskan perbincangan kepada sikap yang lebih khusus di bawah kata kunci peranan pemimpin yang memainkan peranan penting untuk memupuk masyarakat penyayang. Pemimpin boleh memberi ucapan kepada semua golongan masyarakat. Sebagai contoh, pemimpin memberi ucapan dengan menyeru semua penduduk agar mengetepikan sikap bagai enau dalam belukar, melepaskan pucuk masing-masing dengan memupuk semangat penyayang. Jadi, pemimpin dapat mempengaruhi semua penduduk untuk mewujudkan sebuah masyarakat penyayang. Kalau anda lihat kat sini, sekali lagi, okey, isi ini diletak dengan diisi dengan peribahasa yang bersesuaian. Okey, kemudian anda lihat penanda wacana. Okey, bagi melanjutkan huraian yang telah dibincangkan di atas. Okey, dia tak gunakan selain itu. Okey, dia gunakan perkataan yang lain. Okay, untuk memberi contoh, sebagai contoh. Di sini pun ada perbezaan untuk dan untuk kelas saya yang tahun lepas, saya dah berikan anda pelbagai jenis penanda wacana yang anda boleh guna pakai, dan pelbagai jenis pendahuluan yang telah anda guna pakai. Sila rujuk dalam lampiran yang telah saya berikan. Okey, isi 4. Pada realitinya, memang tidak dapat dinafikan bahawa peranan pihak sekolah juga tidak boleh diabaikan untuk memupuk masyarakat penyayang. Guru boleh mendidik murid dalam sesi pengajaran dan pembelajaran mengenai kemaslahatan masyarakat penyayang. Hal ini demikian kerana golongan muda merupakan pemuda harapan bangsa, pemudi tiang negara. Sudah terang lagi bersuluh bahawa peranan pihak sekolah merupakan ejen penting untuk memupuk masyarakat penyayang. Okey, di sini ada anda lihat ada perkataan golongan muda merupakan pemuda harapan bangsa, pemudi tiang negara. Okey, agak gramatis kat sini. Kalau anda lihat, okey, tidak perlu ada ayat yang berbunga-bunga berlebih-lebihan. Okey, cukup sekadar meletakkan peribahasa. Okey, tidak perlu setiap isi anda nak letakkan peribahasa, cukup sekadar pada isi yang anda mampu. Okey, contoh dalam isi ni kita letak dalam lebih kurang 2 hingga 3 peribahasa dan juga kata-kata hikmah. Okey, penutup. Tuntasnya, semua pihak patut bersikap bagai aur dengan tebing, kerana bertepuk sebelah tangan tidak akan berbunyi. Dengan itu, semua pihak patut melaksanakan tugas masing-masing untuk memupuk masyarakat penyayang. Jadi, usaha untuk memupuk masyarakat penyayang harus dipraktikkan dalam saban hari agar jangan nasi sudah menjadi bubur barulah menyesal. Okey, dalam ayat terakhir ini, penutup ini, dia banyak memberikan peribahasa. Okey, kerana peribahasa ini bersesuaian dengan
tajuk yang diberikan. Okey, apa peribahasanya? Bagai aur dengan teping. Okey, bertepuk. Okey, bagai aur dengan teping. Yang kedua, nasi sudah menjadi bubur. Okey. So boleh meletakkan peribahasa yang bersesuaian dengan ayat dengan isi yang sepatutnya. Baiklah murid-murid, ini sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Kita jumpa dalam pembelajaran kita yang akan datang. Okey, sebelum berpisah sila like dan subscribe video cikgu, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.